Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cikgu Alif Hakim bin Cikgu Mahmud. Nombor matrik saya 062072. Jadi yang pertamanya kita pergi kepada pengenalan dalam bab sabar. Sabar merupakan sifat yang penting yang perlu wujud dalam diri setiap manusia di dunia ini. Sabar merupakan perkataan yang sangat ringan dan mudah untuk disebut. Namun, sifat tersebut kadang-kadang sukar untuk diamalkan dalam kehidupan seharian. Dalam agama Islam, sifat sabar amat dituntut dalam diri setiap insan. Hal ini kerana sifat ini dapat memberikan banyak manfaat kepada umat Islam, di samping mendapat ganjaran pahala di sisi Allah SWT. Terdapat banyak dalil yang menyuruh umat Islam supaya menerapkan sifat sabar dalam diri mereka. Antaranya termasuklah Allah SWT telah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasbiru innallaha ma'as sabirin. Maksudnya, dan bersabarlah, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Menurut kitab Tafsir Jalalain, ungkapan sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar membawa maksud bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi pertolongan dan bantuannya. Di dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW pernah ditanya tentang apa itu iman, dan baginda menjawab, iaitu sabar. Selain itu, Nabi Isa SAW juga pernah berkata, annakum la tadrakuna ma tuhibbun illa bisabrikum ala ma tukrahun. Maksudnya, anda tidak akan menyedari apa yang anda suka, melainkan anda bersabar dengan apa yang anda benci. Dengan ini terbuktilah bahawa sifat sabar perlulah diterapkan dalam diri setiap orang mukmin, kerana sifat tersebut sangat penting, bukan sahaja demi kepentingan diri semata-mata, bahkan supaya diberkati dan dirahmati oleh Allah SWT dalam kehidupan seharian. Seterusnya, kita pergi pula kepada fasal 1 dalam menerangkan bahawa sabar adalah ciri-ciri manusia. Hakikat sabar. Sabar adalah keteguhan dorongan agama dalam menghadapi dorongan hawa nafsu. Ia merupakan sifat khusus manusia yang merupakan kombinasi dari cabang sifat kemalaikatan dan kebinatangan. Sesungguhnya, sifat yang mendominasi pada binatang adalah dorongan syahwat, sedangkan malaikat tidak dikuasai oleh syahwat. Bahkan, sifat tersebut dijauhkan dari mereka. Mereka menyucikan Allah SWT siang dan malam tanpa henti. Tidak terdapat di dalamnya ajakan syahwat. Oleh itu, tidak tergambar adanya kesabaran pada malaikat dan binatang. Akan tetapi, manusia dikuasai oleh dua pasukan yang kedua-duanya saling bertentangan. Yang pertama, pasukan Allah dan malaikatnya, iaitu akal dan semua pendorong. Dan yang kedua pula, pasukan syaitan, iaitu syahwat dan ajakannya. Separuh iman hanyalah dapat disempurnakan ia dengan kesabaran. Oleh yang demikian, Nabi Muhammad SAW telah bersabda, sabar adalah separuh dari iman, kerana iman dimutlakkan terhadap setiap pengetahuan dan semua amal-amalnya. Semua amal dalam hal mencegah dan melakukan suatu perbuatan, membersihkan dan menghiasi, tidaklah akan sempurna kecuali dengan bersabar. Sesungguhnya semua perbuatan iman adalah bercanggah dengan seruan syahwat. Maka, tidaklah sempurna perbuatan iman kecuali dengan kukuhnya dorongan agama dalam menghadapi seruan syahwat. Nabi Muhammad SAW bersabda, puasa itu merupakan separuh dari sabar. Huraian, sesungguhnya sabar pada suatu waktu menghadapi dorongan syahwat dan dalam waktu lain menghadapi dorongan kemarahan, sedangkan puasa mematahkan dorongan syahwat. Nama saya Muhammad Alif Hakim bin Hassan dan nombor matrik saya 063227. Saya akan teruskan kepada fasal kedua, iaitu pada menerangkan darjat-darjat kesabaran. Sabar terbahagi kepada 3 peringkat mengikut kelemahan dan juga kekuatannya. Darjat yang tertinggi adalah ketika kita mengekang ajakan hawa nafsu secara keseluruhan sehingga tidak terbaki baginya kekuatan nafsu untuk bertempur. Hal itu hanya boleh dicapai dengan terus-menerus bersabar dan sentiasa bermujahadah.
Orang-orang seperti itulah yang dinyatakan kepada mereka, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, yang bermaksud sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka beristiqamah, ataupun dengan arti kata yang lain, mereka meneguhkan pendirian mereka. Dan kepada mereka juga ada seruan yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, yang bermaksud wahai hati-hati yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan hati yang reda dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Darjat yang kedua ialah darjat yang paling rendah, adalah apabila ketika dorongan hawa nafsu itu kuat, sedangkan pertentangan yang bersumber dari dorongan agama itu menjadi lemah. Hal ini akan mengakibatkan hawa nafsu menguasai dan menyerahkan hati kepada pasukan syaitan. Orang-orang seperti itulah yang dikatakan kepada mereka, akan tetapi telah tetaplah ketentuan dariku. Seperti mana firman Allah SWT dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Maksudnya ialah, dan jika kami menghendakinya, niscaya kami berikan kepada setiap jiwa itu petunjuk baginya, tetapi telah ditetapkan perkataan ataupun ketetapan dariku, pasti akan aku penuhi neraka Jahannam dengan jin dan manusia bersama-sama. Adapun tanda-tandanya terbahagi kepada dua. Tanda yang pertama ialah perkataan seseorang, aku rindu untuk bertaubat tetapi aku terhalang sehingga aku tidak berharap mampu. Ini adalah orang yang berputus asa dan juga binasa. Tanda yang kedua pula ialah tidak tertinggal di dalamnya kerinduan untuk bertaubat, tetapi dia berkata, Allah Maha Pemurah dan juga Maha Penyayang. Dia tidak memerlukan taubatku, namun tidak akan menjadi sempit syurga yang luas dan keampunan yang menyeluruh bagiku. Ini adalah orang yang miskin. Akalnya telah menjadi tawanan syahwatnya yang tidak digunakan kecuali dalam mengambil tipu daya penunaian syahwat. Akalnya seperti seorang Muslim yang ditawan oleh orang kafir. Mereka iaitu orang kafir itu sangat menghina dan memerintahkannya untuk memelihara khinzir dan menjaga khamar dan memanggunnya di leher dan bahunya menuju rumah-rumah mereka. Lihatlah bagaimana keadaan seorang hamba ketika diambil oleh anak raja yang paling mulia dan diserahkan kepada musuhnya yang paling bengis sehingga memperhambakan dan menghinanya. Seperti itulah keadaan orang yang lalai terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari hal tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bashiruddin bin Mak Ghazali, nombor metrik 063897. InsyaAllah pada hari ini saya akan menerangkan tahap-tahap kesabaran. Tahap kesabaran yang kedua adalah darajatul wusta, iaitu darjat pertengahan, yang membawa maksud seseorang itu tidak boleh berhenti berperang, tetapi perang di antara mereka adalah pertengkaran. Kadang-kadang dia mempunyai tangan dan kadang-kadang tangan mereka menentangnya sendiri. Dan ini adalah gambaran dari para mujahidin yang mencampur adukkan amal soleh dan perkara buruk yang lain. Alamatul hazard, tandanya adalah seseorang itu dapat meninggalkan syahwat yang lemah, akan tetapi tidak berdaya menghadapi syahwat yang lebih kuat. Kadang-kadang dia dapat menundukkannya pada sesuatu waktu, namun pada waktu yang lain mereka tidak dapat menundukkannya. Di dalam setiap keadaan mereka akan menyesali setiap perkara dan kelemahannya dan terus-menerus membiasakan diri untuk memeranginya. Hal itu merupakan jihad yang paling besar, iaitu jihadul akbar. Dalilnya adalah qala Allah Ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, ulaika kal an'ami bal hum adall. Maksudnya adalah mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Surah Al-A'raf ayat 179. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adik Isamuddin bin Abdullah, nombor metrik 065084, akan menerangkan fasal yang seterusnya, iaitu fasal 3.
setiap ujian yang menimpa seseorang hamba dalam hidup ini tidak lepas daripada dua bentuk keadaan, iaitu ketika sesuai dengan hawa nafsunya atau berlawanan dengannya. Contoh keadaan yang ketika sesuai dengan hawa nafsunya ialah ketika dia sihat, kaya dan mempunyai pangkat. Apabila seseorang itu tidak membenteng dirinya dengan kesabaran, maka dia akan sewenang-wenangnya mengikut hawa nafsu serta melupakan penciptanya iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Bentuk kedua adalah yang bertentangan dengan hawa nafsunya. Ia terbahagi kepada 4 bahagian, iaitu bahagian yang pertama, ketaatan. Nafsu akan menyebabkan seseorang berpaling dari ketaatan disebabkan oleh sifat seperti kemalasan, iaitu kemalasan dalam menunaikan ibadat fardu, seterusnya kebakhilan untuk mengeluarkan zakat, atau kedua-duanya sekali seperti haji dan jihad. Orang yang taat akan menguatkan kesabaran dengan 3 keadaan. Yang pertama, memulakan ibadah dengan penuh keikhlasan dan sabar. Yang kedua, mengerjakan amalannya dalam keadaan tidak malas dan benar-benar menunaikan fardu serta sunnahnya. Dan yang ketiga, setelah selesai beribadah, dia bersabar dan tidak menyebut dan menyebarkan amalannya dengan niat untuk diperlihatkan kepada orang lain untuk dipuji. Seterusnya kita pergi kepada bahagian kedua yang bertentangan dengan hawa nafsunya, iaitu kemaksiatan. Rasulullah SAW pernah bersabda, orang yang berjuang adalah orang yang memerangi hawa nafsunya, manakala orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan keburukannya. Sabar dalam menjauhi kemaksiatan adalah lebih berat dan sukar, terutamanya kemaksiatan yang telah menjadi kebiasaan dan mudah dilakukan. Apabila sesuatu perkara itu menjadi kebiasaan, maka seseorang itu tidak akan bersabar dengan itu kecuali orang-orang yang beriman dan orang-orang yang benar. Contoh maksiat yang biasa dan mudah dilakukan ialah maksiat lisan seperti mengumpat, menipu dan memuji diri sendiri. Untuk menolak diri daripada berlakunya perkara sebegini, ia memerlukan kesabaran yang amat kuat. Seterusnya adalah bahagian yang ketiga mengenai sabar. Apa yang tidak berkait dengan usaha seseorang hamba tetapi dia mempunyai daya usaha untuk menolak ataupun menerimanya. Contohnya adalah gangguan yang diperoleh daripada orang sekeliling dengan tangan maupun dengan lisan seperti cemuhan dan penindasan. Maka sabar atas hal itu dengan mengawal serta menahan diri daripada membalasnya. Sebahagian daripada para sahabat radhiyallahu anhu berkata, kami tidak akan menganggap keimanan seseorang itu apabila dia tidak bersabar menghadapi gangguan daripada orang lain. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam surah Ibrahim yang bermaksud, dan kami bersungguh-sungguh hendak bersabar terhadap gangguan-gangguan yang kamu lakukan kepada kami. Dan hanya kepada Allah sahaja orang-orang yang bertawakal itu berserah diri. Allah Subhanahu Wa Taala juga telah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 49 yang bermaksud, janganlah kamu hiraukan gangguan mereka dan bertawakallah kamu kepada Allah. Seterusnya masuk kepada bahagian keempat mengenai sabar, yakni apa yang awal dan akhirnya tidak masuk di bawah ikhtiar, iaitu dengan ketetapan takdir daripada Allah Subhanahu Wa Taala, seperti terjadinya musibah-musibah dengan meninggalnya orang-orang yang dicintai, musnahnya harta benda, sakit dan hilang sebahagian anggota badan ataupun buta. Dengan bersabar terhadapnya termasuk dalam kedudukan tertinggi. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah berkata, sabar di dalam Al-Quran ada 3 tahap. Sabar dalam menunaikan perkara-perkara yang fardu baginya 300 darjat. Sabar dalam meninggalkan segala perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala baginya 600 darjat. Dan yang terakhir adalah bersabar dalam menghadapi musibah tak kala awan menimpa, untuknya 900 darjat. Nabi Muhammad SAW telah bersabda bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman yang bermaksud, apabila aku menguji hamba-Ku dengan suatu ujian, kemudian dia bersabar dan tidak mengadu kepada orang-orang yang menziarahinya, maka aku akan mengganti dagingnya dengan daging yang lebih baik daripada dagingnya.
dan mengganti darahnya dengan darah yang lebih baik daripada darahnya. Maka bila aku menyembuhkannya, aku akan menggantikannya dan tiada dosa baginya. Dan bila aku mewafatkannya, maka dia pulang ke rahmatku. Nabi Muhammad SAW bersabda, menunggu kelapangan dengan kesabaran adalah ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, di antara pengagungan kepada Allah SWT dan mengetahui haknya adalah hendaklah kamu tidak mengadukan rasa sakitmu dan tidak menyebutkan musibahmu. Kini kamu benar-benar telah mengetahui bahawa kamu memerlukan kesabaran dalam semua waktumu. Dengan jelas bahawa sabar merupakan separuh dari iman dan separuh yang lain adalah berkaitan dengan perbuatan. Ia adalah bersyukur. Nabi Muhammad SAW bersabda, iman itu terbahagi kepada dua bahagian. Separuhnya adalah sabar dan separuhnya adalah bersyukur. Hal ini dipandang dari segi perbuatan-perbuatan dan mengungkapkannya dengan beriman terhadapnya.